ada perbincangan lebih penting perlu diberi keutamaan sebelum berbincang mengenai pelaksanaan pilihan raya pihak berkuasa tempatan di Kuala Lumpur. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, beliau mengambil maklum mengenai desakan pilihan raya itu diwujudkan, tetapi perkara tersebut bukan keutamaan beliau ketika ini. Beliau berkata ada perkara lebih penting perlu diselesaikan seperti pemilihan ahli jawatan kuasa dan tata kelola bagi jawatan kuasa pengurusan bersama atau syarikat pengurusan bagi bangunan strata di wilayah persekutuan. Katanya perkara asas ini perlu diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum kita bincang berkenaan pilihan raya PBT. Zaliha juga berkata, sebarang keputusan pelaksanaan pilihan raya itu perlu untuk perbincangan lebih mendalam dengan pelbagai pihak. Ketua DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai dilapor mencadangkan Putrajaya memulakan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur bagi merakyatkan demokrasi. Katanya pengenalan pilihan raya PBT di Ibu Negara akan memberi kelestarian dan hak kepada penduduk memilih ahli majlis tempatan mereka. Pilihan raya PBT di Malaysia digantung pada 1960-an sebelum digantikan sistem lantikan ketua di mana Datuk Bandar Majlis Tempatan dan yang di-Pertua Majlis termasuk ahli majlis dilantik kerajaan negeri. Terdahulu jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil menggesa semua pihak bersabar dan menambah Zaliha perlu diberi masa untuk menimbangkan cadangan itu kerana beliau baru dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Katanya pilihan raya PBT adalah satu keputusan dasar utama yang tidak boleh dipandang ringan. Momokkan hanya PAS dan Bersatu yang mampu menyatu padukan orang Melayu dan Islam di negara ini satu khurafat paling besar yang mesti ditolak rakyat. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, kedua-dua parti di bawah Perikatan Nasional itu melepaskan peluang apabila yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan supaya semua parti politik membentuk kerajaan perpaduan. Namun katanya sehingga hari ini pemimpin PAS dan Bersatu masih sekadar bercakap mengenai soal perpaduan Melayu dan Islam. Mujahid yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, selepas kerajaan perpaduan terbentuk, perpaduan dalam kalangan orang Melayu dan Islam yang menjadi tonggak negara ini turut terbentuk dan selepas tahun kesatuan ini terbukti terus kukuh. Katanya saya ingin ingatkan Bersatu dan PAS, jangan kalian ingat untuk bersatu padu rakyat Islam dan orang Melayu hanya dengan menyokong kamu. Bukan hanya kamu, Melayu dan Islam dimartabatkan. Soal Melayu dan Islam bukan hak milik cipta terpelihara orang PAS dan Bersatu. Ia milik semua rakyat Malaysia dan perpaduan adalah hasrat untuk kita menyatakannya. Jangan kamu kata kamu nak Islam dan Melayu bersatu dengan PN PAS dan Bersatu baru jadi. Ini khurafat paling besar yang tuan-tuan kena lawan. Siapa saja yang menjadi kerajaan, maka Islam dan Melayu tetap terbela kerana inilah tonggak bagi negara ini dan termaktub dalam perlembagaan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan bisikan ini. Selain itu, Mujahid berkata satu tugas berat pimpinan kerajaan perpaduan ialah mengembalikan keyakinan rakyat kepada parti politik yang kecewa dengan keadaan politik di negara ini, terutama langkah syarikat. Katanya langkah awal kita untuk memenuhi misi ini sudah pun dimulakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin kerajaan perpaduan. Kita sudah sekurang-kurangnya menyembuhkan rakyat dan kita menyatakan kepada mereka, kami orang politik yang dulunya bergaduh dengan Barisan Nasional. Selama berpuluh tahun, kami bersedia untuk duduk semeja walaupun dengan musuh ketat. Selain itu, bukan mudah juga untuk BN berjiwa besar duduk semeja merundingkan perkara yang lebih utama daripada diri mereka sendiri. Cubaan pembangkang untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berjaya kerana keuntuhan parti-parti yang bernaung di bawahnya. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengakui walaupun ada percubaan yang mengganggu gugat pentadbiran kerajaan, namun kedudukan Perdana Menteri semakin hari semakin kuat dan kukuh. Katanya setiap hari mereka kata kerajaan akan tumbang dan akan ada perubahan Perdana Menteri. Tetapi hakikatnya pada hari ini kerajaan berada dalam satu kedudukan yang kukuh dan semua parti dalam kerajaan perpaduan hari ini memberikan komitmen bahawa mereka akan mengekalkan kerjasama ini. Jelasnya komitmen itu juga banyak datangnya dari Pakatan Harapan yang mempunyai 4 gabungan parti iaitu PKR, Amanah, DAP dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu. Katanya sokongan itu turut diberikan oleh Barisan Nasional dipimpin oleh Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, begitu juga dengan Parti Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak. Anthony berkata dalam tempoh 4 tahun akan datang, sehingga pilihan raya umum ke-16 nanti, pihaknya yakin pelbagai dasar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Katanya beberapa dasar telah diumumkan dan telah dilancarkan, termasuklah dasar peralihan tenaga, dasar ekonomi madani, semua itu telah pun ada kerangkanya. Tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dasar itu yang akan mengubah lanskap negara kita, sekaligus dapat membawa pembangunan ekonomi yang lebih baik. Dalam portfolio saya di Kementerian Pengangkutan, sudah tentu perkara yang belum diberi perhatian adalah bagaimana kita perlu membudayakan penggunaan pengangkutan awam, terutama di Lembah Kelang dan Kuala Lumpur. Ini kerana perkara yang memberi masalah adalah kesesakan jalan raya dan kerajaan ada satu jawatan kuasa kabinet khusus mengenai kesesakan jalan raya. Antara perkara yang akan diambil kira adalah untuk memperkasakan perkhidmatan awam iaitu bas di Kuala Lumpur. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat cabaran terbuka kepada para pengkritiknya untuk berdepan dengan dan membakarnya dalam sebuah podcast. Ia selepas cabarannya sebelum ini ditujukan kepada seorang pempengaruh pro-PN tidak disambut.
Pempengaruh itu yang menggunakan nama YB Viral menolak undangan Rafizi untuk muncul di podcast tersebut selepas mendakwa cabaran debat yang diutarakannya telah ditukar kepada sesi soal jawab. Mengulas perkara itu, Rafizi menyangka tindakannya yang membezakan antara debat dan sesi soal jawab. Katanya konon podcast itu bukan debat, sedangkan semua orang tahu podcast adalah platform. Sembarang perdebatan boleh sahaja dibuat di mana-mana platform dalam dewan, TV, radio atau podcast di internet. Debat itu bermaksud bersemuka, bukan menjerit maki hamun di cermin. Terdahulu, Rafizi berkata undangan terhadap YB Viral itu adalah peluang untuk kedua-dua pihak berkongsi pandangan dan fakta kepada orang ramai. Dia juga berkata ia merupakan peluang kepada individu itu untuk membuktikan dia adalah menteri paling bodoh. Rafizi berkata alasan yang dikemukakan YB Viral untuk menolak undangannya telah membantu hasratnya untuk menunjukkan watak sebenar aktivis Maya Pembangkang. Katanya sebelum dicuit, mereka adalah sejenis yang suka mempertikaikan segalanya. Kalau pertikaian itu berasaskan fakta dan persepsi yang benar, saya kira itu boleh diterima. Tetapi pertikaian yang dibawa berunsur maki hamun, jeritan dan emosi kerana mereka tidak faham pun isu-isu ekonomi yang cuba dibawa. Semasa dicuit, mereka menggelabah dan menggelumpur. Terbongkarlah watak mereka yang sebenarnya hanya berani baling batu sembunyi tangan. Selepas undangannya ditolak, Rafizi berkata dia kini mahu membuka peluang kepada mana-mana pihak yang ingin berdepan dengannya, sama ada ahli akademik, penyokong kerajaan atau orang awam. Namun dia berkata sasaran utamanya tentang aktivis Maya Pro Pembangkang yang menurutnya banyak memainkan dakwah. Katanya, saya akan cari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya juga berpeluang membakar mereka. Rafizi juga berkata dia memilih podcast sebagai platform berbanding siaran televisyen kerana ia tidak memerlukan dana awam. Ahli Parlimen Hulu Langak Muhammad Sani Hamzah menyifatkan tiada istilah turun pangkat dalam rombakan kabinet yang dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 12 Disember lalu. Sebaliknya, beliau berkata portfolio baharu atau dikekalkan merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada mereka yang terpilih. Katanya, kita bekerja untuk rakyat dan negara yang dicintai. Apabila Perdana Menteri sudah memberi tanggungjawab dalam portfolio masing-masing, tidak kira sama ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya, yang penting kita wajib menjalankan amanah yang diberikan. Yang penting kita deliver dan dapat menjaga serta membela rakyat di negara ini. Rombakan kabinet adalah kuasa mutlak Perdana Menteri. Terpulang kepada beliau untuk memilih sesiapa dikehendaki. Contohnya sebelum ini Datuk Seri Muhammad Hassan Menteri Pertahanan dan ditukarkan kepada Kementerian Luar Negeri. Pada saya tiada istilah turun pangkat. Mengulas setahun kerajaan Madani, Sani yang juga pengarah mobilisasi amanah berpandangan positif mengenai pencapaian kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim itu. Katanya dalam tempoh setahun ini, Alhamdulillah, walaupun mungkin kita tidak boleh buat semua, tetapi banyak perkara dapat dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan Madani, yang mana tunjang kepada kerajaan hari ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional dan juga sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang penting bagi saya adalah untuk kita menstabilkan soal ekonomi, kehidupan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Rombakan kabinet pada minggu lalu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29. Sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan tidak perlu diadakan kerana ia hanya akan mencetuskan kegusaran politik. Demikian pandangan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslat. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya turut menzahirkan keyakinan kerajaan perpaduan tidak akan meluluskan syok pengurusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai itu yang mencadangkan kerajaan memulakan pilihan raya PBT di Ibu Negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Katanya, pada pandangan saya tidak perlu pilihan raya PBT. Saya selaku ahli MKT UMNO tidak mahu menambah runcing perkauman di negara kita ini. Ahmad berkata pilihan raya PBT tidak perlu diadakan memandangkan sistem PBT itu sendiri seperti Majlis Perbandaran atau Dewan Bandaraya dianggotai oleh wakil pelbagai kaum. Katanya cukuplah pilihan raya negeri dan parlimen, kenapa perlu ada pilihan raya satu lagi? Pilihan raya PBT di Malaysia digantung pelaksanaan pada 1960 sebelum digantikan dengan sistem lantikan ketua iaitu Datuk Bandar dan yang di-Pertuan Majlis termasuk ahli majlis.